Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke dalam forum perbincangan ini. Dalam forum ini akan mengulas tentang falasi yang terdapat dalam media sosial, kesan baik dan kesan buruk dalam masyarakat. Sebelum kita mulakan forum ini, saya sebagai moderator atau tuan rumah akan memimpin forum ini. Dalam forum ini akan terbahagi kepada dua sesi. Sesi pertama kita akan mengulas isu falasi dalam media sosial, kesan buruk dan kesan baik dalam masyarakat. Seterusnya sesi kedua kita akan mengulas rumusan atau kesimpulan dari perbincangan isu ini. Pada forum ini kita ada 3 ahli panel yang akan mengulas isu ini. Tanpa membuang masa, mari saya memperkenalkan ahli-ahli panel tersebut. Bersama saya panel 1 kita iaitu Muhammad Firdaus. Seterusnya panel 2 Amir Husaini. Akhir sekali panel ketiga Ahmad Azim Hazimi. Terima kasih kerana sudi menjadi panel pada forum hari ini. Pada forum ini, kita akan menyelidiki dan menganalisis falasi yang terdapat dalam media sosial, kesan baik dan kesan buruk dalam masyarakat. Dengan kehadiran panelis yang kompeten, mari kita bersama-sama merenung dan memahami bagaimana fenomena ini mempengaruhi masyarakat kita pada masa kini. Baiklah, sebelum saya menyimpang jauh soalan ini, saya ajukan kepada panel 1. Apakah maksud falasi dan falasi apakah yang terdapat dalam media sosial? Dipersilakan panel 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang memimpin forum ini, serta berterima kasih kepada penonton kerana sudi mendengar topik perbincangan forum ini. Baiklah, di sini saya mengulaskan lebih lanjut tentang falasi yang terdapat dalam media sosial. Falasi ini merujukkan kepada kesilapan dalam penggunaan kaedah ataupun teknik berfikir ataupun berhujah secara logik deduktif, logik induktif. Jadi umumnya falasi ini merujukkan kepada kesilapan di dalam menggunakan kaedah-kaedah berfikir. Lebih mudah kita nak kata falasi ini merupakan hujah lemah dan tidak boleh dipercayai lah. Okey. Pada zaman moden sekarang ni, internet, akses internet mudah didapati dan hampir semua masyarakat mempunyai telefon bimbit dan akaun media sosial. Tetapi kita perlu berhati-hati dengan falasi media sosial. Okey, falasi dalam media sosial merujuk kepada penyebaran maklumat palsu atau tidak benar melalui platform media sosial. Ini boleh merangkumi sebarang jenis maklumat seperti berita palsu, cerita palsu ataupun tafsiran yang salah lah. Terdapat satu jenis falasi dalam media sosial yang sedang tersebar luas di media sosial seluruh dunia yang saya kenal pasti, iaitu falasi hoax. Falasi ini berlaku apabila seseorang membuat berita palsu yang menyebarkan dengan niat menipu pembaca di media sosial lah. Ini merangkumi berita palsu dalam bentuk teks, gambar ataupun video yang direkam untuk menarik perhatian ataupun menyebabkan kekeliruan lah kepada masyarakat. Kesan buruk falasi hoax ini dalam media sosial boleh menyebabkan nyawa masyarakat, membahayakan nyawa masyarakat lah. Sebahagian masyarakat terlalu mudah terpengaruh ataupun cepat percaya tanpa memeriksa maklumat terlebih dahulu. Contohnya pada tahun 2020 di Iran, tak silap saya lah, di Iran terdapat berita palsu yang tersebar di media sosial yang mengatakan kononnya dengan meminum cecair alkohol mampu mengelakkan diri dari terkena wabak COVID-19. Akibat daripada penularan berita palsu tersebut, seramai 27 kematian yang telah dicatat kan, dan lebih daripada 200 individu berada dalam rawatan. Itu sajalah daripada saya dan saya harap dapat membantulah kepada penonton dan terima kasih lah. Baiklah, terima kasih atas penerangan yang hebat sebentar tadi. Maka soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada panel kedua.
iaitu apakah jenis falasi dalam media sosial yang panel 2 tahu dan apakah kesan buruknya. Dipersilakan panel 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada forum kita pada hari ini. Okay. Terima kasih pada rakan panel saya, penonton sekalian, dan salam satu Malaysia. Baiklah, falasi yang saya kenal pasti di media sosial ialah falasi putar belik. Falasi ini sering digunakan sebagai tajuk utama berita. Falasi ini merupakan hujah yang asal diputar belik oleh pihak lain dalam bentuk yang melampau atau menarik perhatian di media sosial. Untuk kesan buruk falasi putar belik ini adalah mengelirukan masyarakat dengan meletakkan tajuk yang melampau untuk menarik perhatian pembaca. Falasi ini boleh mengelirukan masyarakat kerana tajuk yang ditulis merupakan perkara yang penting dalam menceritakan keseluruhan isi kandungannya. Hal ini boleh menyebabkan salah faham dan seterusnya menimbulkan kontroversi. Okay, sebagai contohnya, halaman Facebook Syarikat Keli yang menggunakan tajuk utama melampau iaitu syarikat di China boleh hidupkan orang mati. Apabila membaca artikel dari berita ini, ia berlainan dengan tajuk. Setelah membaca isi kandungannya, rupanya syarikat itu hanya membina robot yang merupai isi mati. Hal ini boleh menimbulkan kekeliruan dan kontroversi dalam masyarakat. Seterusnya adalah falasi ad hominem, iaitu personal attack. Falasi ini sering berlaku apabila penyerang kehabisan idea untuk menentang pandangan orang lain sehingga mencari kekurangan peribadi orang itu. Kesan buruknya daripada falasi ini boleh menjatuhkan maruah orang. Falasi ini sering dijumpai dalam komen terutamanya di Twitter. Contohnya, hujah falasi ad hominem yang ada di ruangan komen Twitter yang saya pernah baca ialah muka kau tak handsome tapi hati nak pakai baju jenama. Okay. Bentuk hujah ini akan menyerang peribadi seseorang. Hujah falasi seperti ini selalu digunakan untuk mengecam seseorang di media sosial. Okay, seterusnya, falasi yang saya nak ulaskan ialah falasi stereotip. Okay. Falasi ini merupakan suatu tanggapan yang ditetapkan daripada setengah jenis orang atau benda, tapi tidak semestinya tanggapan itu benar. Contohnya, baru-baru ini, seorang influencer yang menggelar dirinya Abang Tesla telah mengumumkan dirinya akan memadukan isterinya dengan isteri kedua. Hal ini menimbulkan kontroversi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan wanita. Hingga ada satu hujah yang dikeluarkan oleh masyarakat golongan ini yang tersebar di media sosial. Mereka mengatakan di ruangan komen, lelaki ini semua sama, tak cukup satu. Hal ini menimbulkan kontroversi dalam kalangan masyarakat lelaki di media sosial kerana hujah ini telah menimbulkan banyak kekeliruan dan salah faham. Padahal perkara tersebut bergantung kepada individu itu sendiri dan bukan jantina. Okay, sekian itu daripada saya. Terima kasih. Kembali ke tuan moderator. Baik, terima kasih panel 2 atas penerangan yang hebat dan jelas. Baiklah, kita sudah dengar jenis-jenis falasi dalam media sosial dan kesan buruknya dari panel kedua kita. Sekarang ada timbul soalan yang berlega-lega dalam pemikiran saya. Saya nak berikan soalan ni kepada panel ketiga kita. Apakah kesan baik pula dari falasi dalam media sosial ini? Adakah ada kesan baiknya? Dipersilakan panel ketiga. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada forum ini. Terima kasih kepada rakan panel dan juga para penonton sekalian. Baiklah, walaupun falasi itu ada banyak kesan buruknya, namun begitu ada kesan baiknya jika kita fikirkan secara mendalam. Pertama sekali, antara kesan baik falasi dalam media sosial ialah dalam jangka masa yang lama, ia akan melahirkan masyarakat pengguna media sosial yang bijak dan peka. Masyarakat akan lebih peka dan berhati-hati dengan falasi yang ada di dalam media sosial. Falasi yang dibuat untuk menimbulkan kontroversi atau menarik perhatian orang akan menyebabkan peningkatan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap sesuatu isu. Dengan peningkatan kesedaran dalam masyarakat, masyarakat akan meneliti kesahihan sesuatu maklumat tersebut sebelum melakukan apa-apa tindakan.
Contohnya, seperti baru-baru ini mengenai isu Palestin dan Israel. Terdapat beberapa video dan hujah berbentuk teks yang disebarkan oleh Zionis Israel di media sosial. Ketika tentera Zionis telah menakluk Hospital Al-Shifa di Palestin, mereka mengatakan bahawa ada senarai nama Hamas yang menjadi tawanan dan terdapat terowong Hamas di bawah hospital tersebut. Selepas masyarakat global mengkaji kandungan video dan teks tersebut, mereka mendapati video dan pernyataan mereka adalah palsu dan adalah semata-mata mengelurkan masyarakat global di platform media sosial. Dengan ini, menunjukkan masyarakat lebih peka dan sedar akan falasi yang ada di dalam media sosial. Selain itu, kesan baik falasi dalam media sosial iaitu falasi putar belik dapat meningkat jangkauan maklumat yang bermanfaat kepada masyarakat. Terdapat sesetengah pengguna media sosial menggunakan falasi dalam tajuk mereka, tetapi isu kandungan mereka merupakan isu kandungan yang bermanfaat dan berguna. Mereka melakukan ini untuk menarik perhatian pembaca di media sosial bagi meningkatkan jangkauan maklumat tersebut. Contohnya di Facebook ada maklumat dimuat naik yang bertajuk minum air lepas bangun tidur punca buah pinggang rosak. Tetapi apabila membaca isi kandung berita tersebut, ia memberitahu bahawa banyak manfaat dan keburukan minum air kosong. Hal ini dapat menarik minat perhatian pembaca dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui platform media sosial. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam haruslah bijak dalam menilai setiap perkara yang kita lihat dalam media sosial supaya tidak mensalah tafsir perkara yang tidak sepatutnya, dan yang paling penting melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan saling menasihati antara satu sama lain. Ini kerana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Baiklah, terima kasih panel 3 atas wancana yang hebat sekali. Sekarang kita sudah sampai di penghujung sesi forum ini. Di sini saya ingin berterima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang hebat kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Baiklah, saya akan rumuskan sedikit tentang perbincangan isu forum hari ini. Dalam forum ini, kita dapat menyimpulkan bahawa terdapat banyak jenis falasi dalam media sosial, kesan baik dan kesan buruk dalam masyarakat. Ia merupakan isu yang semakin meruncing dalam masyarakat moden. Panelis-panelis kita telah memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu-isu ini. Kita dapati banyak kesan buruknya falasi ini kepada masyarakat dan kesan baiknya juga ada tetapi tidaklah banyak. Kesimpulan forum ini adalah perlunya kesedaran dan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Walaupun terdapat manfaat yang jelas, pengguna perlu mengambil tanggungjawab dalam memastikan kesahihan maklumat dan menyebarkan maklumat atau hujah dengan bijak. Dengan memahami kesan baik dan kesan buruk, media sosial masyarakat dapat membina persekitaran digital yang positif dan dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan yang berlanjutan. Oleh itu saya menyeru kepada semua penonton untuk kita mengambil sedikit pengajaran dari forum kita hari ini. Usahlah tepuk dada tanya selera, tapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Segala perbuatan dan keputusan ada di hujung jari anda. Sebelum bersurai, terimalah rangkap pantun dari saya. Pergi ke kedai membeli sikat, pergi ke pasar pagi membeli daun kari. Demi menjaga keharmonian masyarakat, jadilah pengguna yang bijak bestari. Salam hormat dan salam sejahtera. Terima kasih.